난 멈춰줘 저 세계의 경계선 끝에 너와 나를 남기고파 Agama Buddha adalah agama dan juga falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni ataupun Siddhartha Gautama yang mana ia lahir pada kurun kelima sebelum Masihi. Agama Buddha tersebar ke benua India dalam 5 kurun selepas baginda meninggal dunia. 2000 tahun yang seterusnya, agama Buddha telah tersebar ke tengah, ke tenggara, ke timur Asia, China, Korea dan juga Jepun. Mengikut kriteria klasifikasi agama Buddha mempunyai 3 aliran utama iaitu Theravada, di mana dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai Staviravada, Mahayana dan juga Vajrayana. Dalam aliran Theravada, matlamat utama ialah pencapaian tahap luhur nirvana yang mana ia dicapai melalui 8 jalan mulia ataupun juga dikenali sebagai jalan kesederhanaan. Dengan ini, seseorang yang beragama itu dikatakan bebas dari kitaran kesengsaraan dan juga kelahiran semula. Aliran Theravada merupakan aliran yang paling diamalkan di Sri Lanka dan juga di Asia Tenggara. Agama Buddha mempunyai lebih kurang 488 hingga ke 535 juta penganut di seluruh dunia. Agama Buddha juga dikenali sebagai salah satu agama yang paling utama di dunia dan juga penganut agama Buddha ialah seseorang yang memahami kebenaran alam semesta melalui pelajaran yang bertahun-tahun dan juga penyiasatan dengan pengamalan agama pada masanya bergantung kepada pertapaan mereka. Penemuan dikenali sebagai bodhi ataupun kesedaran. Saya akan menerangkan tentang asal-usul agama Buddha. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Beliau merupakan seorang putera raja, anak kanda Saudadana dan Maya yang dilahirkan ke dunia ini tanpa mengetahui hal duniawi. Semasa umur baginda mencapai 29 tahun, baginda telah keluar dari istana dan telah melihat 3 perkara iaitu tua, penyakit dan kematian. Untuk mencari jalan penyelesaian bagi segala penderitaan itu, baginda keluar dari istana dan meninggalkan segala-gala yang dimilikinya termasuklah anak, isteri, ibu dan bapa serta segala kemewahannya. Setelah mengembara selama 6 tahun dan bertapa selama 48 hari di bawah pokok bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama Wesak, baginda telah menyedari dan memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan suatu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh dilakukan hanya dengan bertapa sahaja, sebaliknya melalui pemadaman nafsu. Untuk membebaskan penderitaan pemadaman nafsu, boleh dilakukan melalui jalan 8 lapis mulia iaitu satu roda kehidupan manusia yang berteraskan kepada ketekunan yang benar, yang kedua, kehidupan yang benar, ketiga, kepercayaan yang benar, keempat, perbuatan yang benar, kelima, pertuturan yang benar, keenam, usaha yang benar, ketujuh, fikiran yang benar dan terakhir, ingatan yang benar. Setelah baginda memahami teori ini, baginda keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini. Terdapat 3 jenis ajaran dalam agama Buddha. Yang pertama ialah Taoisme, yang kedua Confucius, yang ketiga adalah penyembahan nenek moyang. Agama Buddha turut mengajar ajaran pokok agama Buddha di mana dukkha arya sacca yang bermaksud kebenaran Arya tentang dukkha. Dukkha ia bermaksud penderitaan. Dukkha menjelaskan ada 5 pendekatan kepada dunia yang menyebabkan penderitaan. Kelima hal itu adalah kelahiran, umur yang tua, sakit, mati, disatukan dengan seseorang yang tidak disayangi dan tidak mencapaikan apa yang diinginkan. Kedua, dukkha samudaya Arya Sacca ini yang bermaksud kebenaran Arya tentang asal mula dukkha.
Samudaya ia bermaksud sebab. Setiap penyertaan pasti memiliki sebab. Contohnya, yang menyebabkan orang dilahirkan kembali adalah adanya keinginan kepada kehidupan. Yang ketiga, dukkha nirodha arya sacca. Kebenaran arya tentang berhentinya dukkha. Nirodha ialah pemadaman. Pemadaman kesengsaraan dapat dilakukan dengan menghapus keinginan secara sempurna sehingga tidak ada lagi untuk keinginan tersebut. Dan yang keempat ialah dukkha nirodha arya sacca. Kebenaran arya tentang jalan menuju terhentinya dukkha. Marga bermaksud kelepasan. Jalan kelepasan merupakan cara-cara yang harus ditempuh sekiranya seseorang penganut agama Buddha ini ingin terlepas daripada kesengsaraan. Selanjutnya, mari kita beralih pula kepada perayaan agama Buddha. Perayaan agama Buddha juga tidak kurang hebatnya. Antara perayaan yang kita boleh lihat ialah seperti Hari Wesak. Hari Wesak ini merupakan hari terpenting bagi penganut agama Buddha kerana Hari Wesak ini melambangkan kelahiran, kesedaran dan kematian Gautama Buddha. Penganut Buddha akan pergi ke kuil pada waktu pagi untuk memusatkan fikiran pada 8 prinsip persep, sementara para sami yang memakai sarung kuning akan membaca kitab Buddha Subras. Selain itu, perayaan yang disambut oleh agama Buddha ini juga ialah perayaan Cap Gomeh, yang di mana sambutan ini disambut selepas 15 hari perayaan Tahun Baru Cina diraihkan. Cap Gomeh ini disambut dengan mengadakan upacara sembahyang dengan melakukan pembakaran colok besar. Selain itu, upacara makan besar turut diadakan. Pada masa ini, mercun akan dibakar dan talung akan dinyalakan. Terdapat juga amalan melontar limau ke dalam laut atau sungai bagi seseorang yang ingin mendapatkan pasangan hidup. Dan tidak lupa juga perayaan yang disambut oleh agama Buddha ialah Cheng-meng, yang di mana perayaan ini dikenali sebagai Ancestor Memorial. Cheng-meng ini disambut pada bulan April atau bulan keempat dan merupakan perayaan untuk menyemati orang yang telah meninggal dunia. Ahli keluarga akan pergi ke kubur dan membawa makanan serta bunga, dan ada juga yang membuat replika seperti kereta, duit, rumah dan sebagainya untuk dibakar sebagai simbolik untuk si mati. Masyarakat Cina yang beragama Buddha kaya dengan makanan tradisi mereka yang tersendiri. Pelbagai juadah dan hidangan yang akan disediakan apabila menyambut sebarang perayaan dengan suasana yang meriah. Makanan tradisi yang pertama ialah bak kutih. Bak kutih yang bermaksud daging bonting merupakan satu jenis makanan yang unik dan popular di Malaysia. Bak kutih ialah sejenis hidangan sup herba Cina yang direbus dengan rusuk cadang dan bahan tambahan lain seperti cendawan, jeroan, goreng tahu puff. Esensi hidangan ini terletak pada harum sup dan disertakan dengan bermacam-macam jamu. Bak kutih biasanya dimakan dengan nasi putih dan dihidangkan bersama secangkir teh Cina. Bak kutih berasal daripada Kelang Selangor dan telah diperkenalkan kepada Kurun Malaya pada kurun ke-19 oleh pekerja dan kuli Cina yang berketurunan Hokkien. Makanan tradisi yang kedua ialah lok-lok. Lok-lok atau lebih dikenali sebagai sate celup adalah salah satu makanan Cina yang masih dijaja dan menjadi kegemaran kaum Cina di negara kita. Lok-lok ini merupakan satu makanan ringan daripada sayuran, daging dan makanan laut. Lok-lok ini mudah didapati kerana ia banyak dijual di kedai makan atau gerai makan. Seterusnya, makanan tradisi yang ketiga ialah kuih bakul. Kuih bakul boleh dikenali sebagai Nian Gao atau kuih Tahun Baru Cina. Ialah kuih yang diperbuat daripada tepung pulut yang berbentuk seperti dodol. Pemakan kuih bakul dipercayai membawa tuah pada masa perayaan. Makanan tradisi yang terakhir ialah kuih bulan. Kuih bulan ialah sejenis kuih Cina yang sering dimakan sewaktu perayaan pertengahan musim lurung. Kuih ini diperbuat daripada adudan yang manis dan memiliki inti biji buah teratai atau kacang merah atau kuning telur masin di tengahnya. Terdapat tradisi yang menyatakan kuih bulan dibuat sebagai persembahan kepada Dewa Dapur. Dewa Dapur yang makan kuih bulan tidak dapat menyampaikan laporan buruk kepada Maharaja Syurga disebabkan mulutnya terkunci oleh kuih bulan yang manis itu. Kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan adalah dalam agama Buddha bukanlah Siddhartha Gautama.
Buddhis juga menolak adanya Maha Kuasa sebagai pencipta dan menyatakan bahawa alam semesta diatur oleh 5 hukum komis, niyama dhamma. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai perbezaan utama antara Buddhis dan agama-agama lain. Namun, Buddha anggap bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa bagi pengikut ajaran agama Buddha. Umat Buddha menerima keberadaan makhluk hidup di alam yang lebih tinggi yang dikenal sebagai dewa. Tetapi mereka seperti manusia yang dikatakan menderita di samsara belum tentu lebih bijaksana daripada makhluk lainnya. Bahkan Buddha sering disebutkan sebagai guru para dewa yang lebih unggul dari mereka. Meskipun dewa seperti semua makhluk hidup lainnya mungkin menjadi bodhisattva tercerahkan dan mencapai kesucian. Ibadah umat Buddha lebih fokus pada hukum spiritual alam semesta untuk mencapai pencerahan diri sehingga sampai pada akhir dari nafsu yang menyebabkan semua penderitaan, kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, kepedihan, ratapan dan keputusan nibbana. Kepercayaan kiamat. Kaum agama Buddha percaya kiamat yang terjadi di dunia ini ditandai dengan 5 kemerosotan. Antaranya, kemerosotan pandangan hidup manusia, hawa nafsu, kesihatan fizikal dan mental manusia. Agama Buddha melihat jika bumi sudah dipenuhi dengan pandangan negatif dengan berbagai kemerosotan, maka hari kiamat sudah semakin dekat. Di mana manusia terobsesi harta tahta nafsu, berahi menurunnya kesihatan fizik dan mental. Munculnya berbagai penyingkir mematikan hingga terjadinya keseimbangan alam dan terjadi bencana alam dan penyakit di muka bumi. Kepercayaan Nabi. Pandangan agama Buddha tentang Yesus berbeza disebabkan Yesus tidak tersebut dalam mana-mana teks Buddha dan kerana tidak adanya doktrin utama Buddhis. Sesetengah penganut Buddha termasuk Tenzin Gyatso menganggap Yesus sebagai bodhisattva yang membuktikan seluruh hidupnya untuk kebajikan manusia. Sesetengah agama Buddha telah memerhatikan persamaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Gautama Buddha dari kedua-dua segi berkutubah tentang doktrin kasih sayang dan belas kasihan, serta mempunyai pendirian kritis yang sama terhadap kepercayaan-kepercayaan yang wujud pada zaman mereka. Nicholas Notovich, seorang penjelajah Rusia, melawat biara Hermes, sebuah biara agama Buddha terbit di Ladakh, India dan mendakwa bahawa beliau telah melihat versi agama Buddha terbit tentang kehidupan Yesus. Gospel Tibet yang ditulis oleh pendeta-pendeta agama Buddha mengandungi sejarah agama Yahudi serta pemberian kehidupan Tris yang biasa dikenali sebagai Isa di Asia. Terdapat 6 jenis konsep dalam agama Buddha. Konsep dasar moral mengajarkan ajaran dasar moral. Ajaran dasar moral membawa 5 jenis ajaran, iaitu yang pertama, menghindari pembunuhan atau menyakiti segala bentuk kehidupan. Yang kedua ialah menghindari pencurian atau mengambil sesuatu tanpa kebenaran seseorang. Yang ketiga, menghindari tindakan penyelewengan seksual. Yang keempat, menghindari diri daripada bercakap bohong atau menyebarkan perkara yang palsu. Dan yang terakhir ialah menghindari diri daripada penggunaan bahan-bahan yang melalaikan atau menyebabkan hilang kesedaran seperti dadah, arak dan juga racun. Konsep yang kedua ialah konsep kebenaran mulia. Konsep kebenaran mulia turut mengajar ajaran dasar moral. Dapat 4 jenis ajaran dalam konsep kebenaran mulia, iaitu yang pertama, sifat penderitaan, di mana konsep penderitaan ini mengajarkan hidup ini penuh dengan kesengsaraan. Dia juga turut mengajarkan punca asas untuk semua penderitaan dan juga cara mengelakkan dan menamatkan kesengsaraan dan penderitaan. Ajaran dasar moral ini turut mengajar cara dan jenis usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu kebahagiaan. Konsep yang ketiga ialah konsep Anatnam. Konsep Anatnam yang mengajarkan
ajaran bahawa manusia tiada jiwa atau roh, hanya terdapat jasad. Jiwa terdiri daripada 5 agregat dari segi mental atau fizikal. Jasad fizikal, perasaan, kefahaman, azam dan juga kesedaran. Dan yang ketiga, konsep anak 6 turut mengajar personaliti manusia terdiri daripada aspek-aspek ini dan akan terikat kepada persekitaran kehidupan, kematian dan juga kelahiran semula. Konsep yang keempat di dalam agama Buddha ialah konsep duka. Konsep duka diterjemah sebagai kepuasan yang tidak dipenuhi. Konsep duka tidak merujuk kepada kesengsaraan sebenar, tetapi ketidakpuasan terhadap tahap dan benda bersifat sementara, termasuklah pengalaman yang menyenangkan tetapi bersifat sementara. Konsep yang kelima ialah konsep jalan lapis, di mana konsep mengajarkan paling banyak ajaran di dalam agama Buddha. Konsep jalan lapis ialah cara membebaskan diri daripada kesengsaraan. Buddha mencari jalan menamatkan kesengsaraan yang menjadi panduan hidup yang menuju kepada kesempurnaan. Yang pertama ialah mengajar pandangan yang betul. Yang kedua, fikiran yang betul. Yang ketiga, ucapan yang betul. Konsep yang terakhir ialah konsep nirvana. Konsep nirvana ini tidak merujuk kepada konsep syurga seperti mana ia difahami oleh agama lain seperti agama Islam dan juga Kristian. Konsep nirvana ini merujuk kepada kehilangan ego atau diri yang menamatkan penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh manusia seperti kebencian, ketamakan dan khayalan yang dihembus keluar daripada diri. Nilai agama Buddha. Nilai agama Buddha mengajar penganut agama Buddha untuk berfikir dan melakukan tindakan dengan betul. Penganut agama Buddha hendaklah berusaha sendiri untuk mencapai kesedaran dan bukan hanya bergantung kepada dewa-dewi sahaja semata-mata. Terdapat beberapa panduan yang dapat penganut agama Buddha contohi. Yang pertama ialah panduan kepada penemuan rohani. Yang kedua, nafsu manusia kepada kewujudan penderitaan. Ketiga, menghapuskan nafsu melalui pemikiran dan tindakan yang betul. Yang keempat, mematuhi konsep jalan 8 lapis, iaitu 8 peringkat kod etika yang saya terangkan sebelum tadi. Yang kelima, kebenaran mengenai agama Buddha iaitu Dharma. Yang keenam, menurut pengajar agama Buddha, jauhi kedua-dua ekstrem ini iaitu ikatan kepada kepuasan yang dirasai oleh panca indera kerana ianya tidak murni, dan yang kedua ialah ikatan kepada penghinaan diri kerana ianya menyakitkan. Kesimpulannya, Buddha adalah benar sama rata kepada semua. Setiap lapisan masyarakat, tidak kira kaya ataupun miskin, semuanya dianggap sama rata dalam mata Buddha. Agama Buddha tidak mengabaikan agama lain ataupun mengutuk agama lain sebagai agama yang jahat. Dalam ajaran agama Buddha, kenyataan dan ilmu yang diajar bukannya perintah yang mesti dituruti. Namun, sesiapa yang tidak faham boleh mengemukakan soalan dan soalan ini akan dijelaskan sehingga mencapai kefahamannya. Buddha pernah berkata, keraguan yang besar akan mendapat lebih banyak pengajaran dan keraguan yang sedikit akan mendapat pengajaran yang sedikit. Manakala jika tiada keraguan, maka tiadalah pengajaran yang boleh dicapai. Agama Bahkan Buddha sering disebutkan sebagai punya para dewa yang lebih unggul dari mereka, meskipun dewa seperti semua makhluk hidup lain.